warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib bin Nuruddin dan saya akan membentangkan pendahuluan kesan peristiwa 13 Mei 1969 terhadap masyarakat majmuk di negara Malaysia. Yang pertama sekali ialah apa itu masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk merujuk kepada beberapa kelompok, bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat, tapi hidup terpisah kerana menggambarkan cara hidup, adat, kepercayaan yang berbeza antara bangsa yang lain. Di negara Malaysia terdapat 3 kaum terbesar, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Ini disebabkan oleh perkembangan perusahaan biji timah dan getah pada abad ke-19 yang telah membawa kepada kedatangan orang Cina dan orang India ke tanah Melayu pada ketika itu. Yang terakhir sekali ialah peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan bercelak kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 ni adalah disebabkan oleh pilihan berkait rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969 dan tragedi ini telah merenggut banyak nyawa serta harta benda yang merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang latar belakang peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama adalah peristiwa ini berlaku apabila isu perkauman dalam pilihan raya 1969. Pihak pembangkang telah membangkitkan soal-soal bahasa Melayu, soal-soal bangsa Malaysia berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerajaan orang bukan Melayu. Yang kedua adalah pembangkang meraihkan kemenangan. Peristiwa ini berlaku apabila pengumuman keputusan pilihan raya pada 10 Mei 1969 yang telah dimenangi oleh pihak pembangkang yang kebanyakan mereka berbangsa Cina. Hal ini mendatangkan keputusan tidak puas hati kepada rakyat Malaysia, kepada orang Melayu ketika itu, dan hal ini yang merupakan antara faktor pencetus berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Langkah yang ketiga adalah merayakan kematian orang Cina. Kematian seorang orang Cina akibat sakit tua telah diarak oleh sekumpulan orang Cina apabila mendapat kebenaran. Pun demonstrasi kematian ini bertukar apabila sekumpulan orang Cina ini telah menghina orang Melayu. Pun pada pagi 13 Mei 1969, iaitu latar belakang yang keempat, bertempat di Rumah Menteri Besar Selangor dan juga rusuhan pertama, UMNO telah mengadakan satu demonstrasi sebagai balasan pada pagi 13 Mei 1969 yang mengutuk tegasnya tindakan sekumpulan orang Cina yang telah menghina orang Melayu. Belakang yang kelima adalah bertempat di panggung Odeon. Dan ini sekumpulan pemuda-pemuda Cina telah bertindak bom panggung Odeon di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Ini kerana mereka ingin membalas dendam terhadap kutukan orang Melayu kepada orang Cina. Mereka ingin bertindak secara ganas apabila melakukan kekasaran. Namun pihak polis segera bertindak dan mengepung kawasan panggung Odeon ini. Belakang yang keenam adalah persepsi. Kebanyakan orang Melayu di tanah Melayu ketika itu memandang orang Cina dengan
persepsi yang negatif kerana mereka ini, orang Cina ini ketika ini banyak yang menganggotai kumpulan bintang 3, iaitu yang bermatlamatkan ingin menjadikan Tanah Melayu itu sebagai negara komunis. Namun hal ini merupakan satu faktor juga apabila berlakunya 13 Mei 1969 disebabkan oleh kedua bangsa ini mempunyai persepsi yang negatif terhadap bangsa yang berbeza. Hal kerana itu kebanyakan orang Cina ini mahu menjadikan Malaysia, mahu menjadikan Tanah Melayu sebagai negara komunis. Maka korban ketika 13 Mei 1969, kes rasmi menunjukkan 190 orang telah meninggal dunia, 439 cedera dan 39 hilang dan hampir 10,000 ditahan, dan juga 211 kenderaan musnah. Statistik tidak rasmi jumlah kematian adalah 86 orang, China 346 orang. Namun ada beberapa saksi yang memberitahu bahawa korban ini telah ketika itu melebihi, namun tiada jumlah rasmi yang dikeluarkan. 8 adalah lokasi Tunku Abdul Rahman semasa peristiwa 13 Mei 1969. Ketika itu Tunku Abdul Rahman baru pulang dari Alustar meraihkan kemenangan beliau di sana. Beliau telah memenangi pilihan raya 10 Mei 1969. Beliau berada di Alustar. Namun pada 6.45 petang, Encik Maksum selaku Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur ketika itu memaklumkan kejadian pembunuhan kepada Tunku Abdul Rahman. Dan Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan darurat pada 7 malam 13 Mei 1969. Yang ke-9 adalah mageran dan darurat. Negara diisytiharkan darurat pada 7 malam 13 Mei 1969. Dengan pengisytiharan ini, Perlembagaan Persekutuan telah digantung dan Yang di-Pertuan Agong telah memimpin secara terus dengan undang-undang tentera. Yang di-Pertuan Agong juga telah membentuk mageran, iaitu Majlis Gerakan Negara bagi menyelesaikan masalah persoalan ini. Tunku Abdul Rahman telah menarik diri dan tempat ini digantikan oleh Tun Abdul Razak, dan juga Parlimen juga telah pun digantung. Mageran telah melakukan pelbagai tindakan untuk mencari punca dan penyelesaian agar tragedi ini tidak berulang. Antara tindakan yang telah diambil oleh Mageran iaitu melancarkan satu rukun negara bagi meningkatkan kefahaman rakyat tentang perlembagaan negara. Itu dilakukan ialah melancarkan satu dasar ekonomi baru bagi membasmi kemiskinan dan juga mengurangkan jurang kemiskinan antara kaum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Denif Muhammad Kasri. Nombor bateri 2019-208-348. Jadi pada pembentangan kami yang seterusnya, saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Jadi punca utama yang pertama berlakunya peristiwa 13 Mei ini adalah disebabkan oleh layanan terus oleh tentera Jepun kepada orang Cina. Okey. Hal ini berlaku kerana tentera Jepun dia pernah berperang dengan Cina. Jadi disebabkan oleh hal itu, orang Cina di Tanah Melayu telah diberikan layanan teruk oleh tentera Jepun berbanding kaum lain, seperti contoh kaum Melayu. So, punca seterusnya yang berlaku menyebabkan peristiwa 13 Mei ini adalah disebabkan oleh sistem pendidikan yang berbeza. Hal ini berlaku kerana pada zaman pemerintahan dahulu,
terdapat 4 jenis buah sekolah, di mana buah sekolah untuk kaum Melayu, India, Cina dan Inggeris. Jadi di sini dapat diterangkan bahawa sekolah Melayu hanya menekankan tentang kemahiran menulis, membaca dan mengira, dan sekadar menggunakan keperluan peringkat rendah sahaja. Jadi yang seterusnya, masyarakat India dan Cina kebanyakannya belajar tentang asal-usul negara asal mereka, manakala buku-buku teks juga dibawa masuk daripada negara Cina dan negara India. Malahan juga guru-guru pun dibawa masuk daripada negara luar, iaitu negara mereka sendirilah. Daripada untuk orang Cina, jadi guru Cina akan dibawa masuk, manakala orang India pula, kaum India, guru India daripada India pun akan dibawa masuk ke tanah Melayu. So jadi untuk punca-punca lakunya peristiwa 13 Mei yang ketiga adalah disebabkan oleh pertelingkahan parti politik. Pada pilihan raya 1964, Parti Pertilihan Rakyat atau PERTI atau PAP Singapura telah turut serta dalam pilihan raya itu. Walaupun sudah ada pertujuan antara Tengku Abdul dan Lee Kuan Yew supaya tidak menyertai pilihan raya tersebut, namun setengah pemimpin di Tanah Melayu, antaranya Lee Kim Siang, telah membuat satu provokasi ketika pilihan raya itu dan mengakibatkan beberapa kerusuhan kecil di Singapura dan Tanah Melayu. Yang kedua adalah orang Cina ketika itu telah membangkitkan kedudukan keistimewaan orang Melayu dalam soal bahasa. Malahan taraf Bumiputera orang Melayu juga dipersoalkan tanpa menghiraukan tersinggungnya perasaan orang-orang Melayu. Okey, punca yang terakhir berlakunya peristiwa 13 Mei ini adalah disebabkan oleh perasaan tidak puas hati oleh hak keistimewaan orang-orang Melayu. Hal ini kerana secara lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang disebut sebagai hak keistimewaan orang Melayu dalam perlembagaan. Di sini tertulis mereka mendakwa bahawa hak kaum-kaum lain telah diketepikan, kononnya mereka telah tersisih daripada keadilan. Menyedari akan bahayanya pengaruh majoriti Cina dalam Singapura ini, Tunku telah mengambil keputusan untuk memaksa Singapura keluar daripada Malaysia dalam 9 Ogos 1965. Berikutkan itu, sebuah parti baru telah ditubuhkan di Malaysia bagi mengambil alih PAP, iaitu Parti Tindakan Demokratik ataupun seperti yang kita tahu DAP, yang diketuai oleh Lee Kim Siang. Jadi itu sahaja ulasan saya tentang punca-punca berlakunya peristiwa 13 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Lutfi Irsyad bin Asdi, memiliki nombor metrik 201925378. Bercakap mengenai peristiwa 13 Mei 1969, sudah tentu ia mempunyai kesan terhadap masyarakat Malaysia pada ketika itu. Di sini saya akan membincangkan ataupun membentangkan tentang kesan selepas peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia. Kesan yang paling ketara selepas berlakunya peristiwa tersebut ialah penubuhan Majlis Gerakan Rakyat atau lebih dikenali sebagai Mageran. Sebenarnya, Mageran ini diketahui oleh Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak. Dan penubuhan ini sebenarnya dianggotai oleh beberapa pemimpin parti politik seperti Tun Dr. Ismail Tan Sri Sin, Tun JT Sabatan, dan juga General Tunku Osman Tunku Muhammad Jiwa.
Baiklah, tujuan diwujudkan. Apa tujuan pemanggilan ini diwujudkan? Tujuan utamanya ialah mengembalikan keamanan dan undang-undang negara. Yang kedua ialah memastikan tadbiran yang licin dan sempurna. Yang ketiga ialah mengembalikan suasana keharmonian dan kepercayaan antara kaum di Malaysia. Seterusnya ialah pembentukan rukun negara. Pembentukan rukun negara sebenarnya telah dibentuk selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, iaitu pada tanggal 31 Ogos 1970 melalui Mageran. Tujuan utama rukun negara ini dibentuk adalah bagi membentuk perpaduan yang kukuh. Seterusnya, rukun negara turut memberi penekanan kepada matlamat untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu, demokratik, adil, liberal dan juga saintifik. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara menjadi kunci kepada masyarakat berbilang kaum yang ada di Malaysia pada ketika ini. Kesan selepas peristiwa 13 Mei 1969 yang ketiga ialah pembentukan dasar ekonomi baru atau lebih dikenali sebagai DEB. DEB sebenarnya telah dibentuk pada tahun 1971 juga melalui Mageran. Matlamat utama pembentukan DEB ini adalah untuk membasmi kemiskinan tanpa menyerah kaum. Yang kedua ialah untuk menyusun semula masyarakat bandar dan luar bandar. Hal ini dikatakan demikian kerana sewaktu penjajah British menjajah tanah Melayu, dasar pecah dan perintah telah pun diamalkan pada ketika itu, iaitu pihak British telah mengasingkan 3 etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Sebagai contoh, masyarakat Melayu diasingkan di kawasan pedalaman, masyarakat Cina pula di kawasan perlombongan, manakala masyarakat India di kawasan estate atau lebih dengan sini sebagai ladang getah. Ini sudah cukup menggambarkan tindakan berat sebelah British terhadap masyarakat Melayu pada ketika itu. Dalam DEB ini, kerajaan mempunyai usaha untuk menyelesaikan masalah sosioekonomi, iaitu mewujudkan peluang pekerjaan kepada semua golongan etnik. Yang kedua, meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan rakyat. Yang ketiga, memodernkan taraf kehidupan masyarakat luar bandar dan juga bandar. Seterusnya, DEB turut memberi tumpuan kepada golongan seperti kebun, pesawah, petani, nelayan dan juga penghuni estate. Baiklah, kesan selepas peristiwa 13 Mei 1969 yang keempat ialah dasar penswastaan. Sebenarnya, dasar yang dirangka oleh kerajaan ini bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. Yang kedua ialah untuk merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian. Yang ketiga ialah untuk mengurangkan saiz dan bilangan sektor awam. Dan yang keempat ialah untuk mencapai matlamat DEB itu sendiri, iaitu meningkatkan penglibatan golongan bumi putra dalam sektor perindustrian. Nantinya sudah tentu akan memberikan pulangan ataupun pendapatan yang lumayan kepada rakyat itu sendiri. Seterusnya dapat meningkatkan sektor ekonomi pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azimi Rosli daripada AP 225 3B. Okey, hari ini tajuk kita ialah untuk langkah-langkah menangani tragedi 13 Mei 1969 berlaku berulang lagi pada masa kini. Okey. So, langkah pertama ialah mengukuhkan perpaduan antara kaum. Okey, pengukuhan perpaduan amat penting bagi memastikan rakyat dapat hidup secara bertolak ansur antara satu sama lain dan tidak mempunyai sifat resis antara kaum yang lain. Okey. Perpaduan dapat dipupuk melalui
meraihkan hari perayaan bersama-sama dengan kunjung-mengunjung antara satu sama lain, seperti kaum Cina menyambut Hari Raya bersama kaum Melayu. Melalui kunjung-mengunjung itu dapat mengeratkan silaturahim antara kedua-dua kaum dengan makan bersama-sama dan sambil bersembang. Okey, selain itu, media massa juga memainkan peranan penting dengan menyebarkan mesej positif tentang kepentingan perpaduan, supaya perpaduan dapat diterapkan di dalam diri setiap individu dan juga saya. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Itu fakta menarik ya. Okey, seterusnya, langkah kedua ialah pihak-pihak atasan ini seperti pemimpin harus mengamalkan sifat politik yang terbuka. Salah satu punca utama 13 Mei 1969 adalah disebabkan oleh pergolakan politik pada pilihan raya sewaktu itu. Pergolakan politik di tanah Melayu sewaktu itu telah mencetuskan peristiwa 13 Mei 1969 antara kaum Cina dan kaum Melayu. Para pemimpin hendaklah tidak terbawa-bawa statement masing-masing, iaitu statement perkauman semasa di dalam parlimen, supaya tidak mendatangkan kesan melebihi jangkaan. Para pemimpin juga hendaklah terbuka menerima cadangan daripada ahli-ahli lain dan tidak menolak dengan tidak baik, kerana itu mampu menyakitkan hati diri seseorang itu dan menyebabkan hasad dengki. Memupuk sifat menerima dan menjalinkan keharmonian antara kaum. Dengan ini kita dapat bersabar dan tidak cepat marah dengan kaum lain. Okey, nilai-nilai murni hendaklah diterapkan dalam setiap individu di negara kita supaya mereka dapat bertolak ansur antara satu sama lain, bekerja dan dapat menerapkan nilai-nilai murni ini kepada anak-anak mereka. Perkara ini mampu mengelakkan pergaduhan dan kekecohan antara kaum. Pepatah pernah berkata, bagai meluntur buluh biarlah dari rebungnya. So, nilai murni hendaklah diterapkan sewaktu sekolah rendah. So, sekiranya kita telah mempunyai nilai-nilai murni, kita dapat menjalinkan keharmonian dengan kaum yang lain. Dan langkah-langkah terakhir sekali ialah mengelak daripada menyentuh isu-isu sensitif antara kaum. Ini yang kita kena ditekankan. Perkara ni amat penting kerana isu sensitif ni amatlah bahaya, kerana mampu menyebabkan pergaduhan sehingga kini. Selalunya kita dapat lihat di Kuala Lumpur, iaitu terkadang kita akan mendengar berita tentang pergaduhan antara kaum. So, perpecahan kaum selalu disebabkan oleh segelintir individu ini menyentuh isu-isu kaum yang boleh menyebabkan pergaduhan antara kaum seperti tragedi 13 Mei 1969. Perkara ini perlu dititik beratkan oleh setiap kaum dengan tidak menyentuh isu-isu yang berkaitan agama, budaya dan adat. Tiga perkara ini amat penting dan kita tidak boleh dipertikaikan oleh kaum-kaum yang lain. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kesimpulan bagi kesan peristiwa 13 Mei 1969 terhadap masyarakat majmuk di negara Malaysia. Okey, yang pertama ialah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran dari luar pada abad ke-19, iaitu yang menyebabkan wujud masyarakat berbagai kaum, ras, etnik dan bangsa
di Malaysia pada ketika ini. Hal ini disebabkan pada abad ke-19 pembangunan ekonomi biji timah menyebabkan kedatangan kaum utama iaitu China dan India untuk datang ke tanah Melayu untuk mendapat kehidupan yang lebih selesa. Seterusnya ialah bagi penambahbaikan yang perlu dibuat untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di negara Malaysia. Berbagai pihak haruslah mainkan peranan dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbagai etnik di Malaysia. Antaranya ialah pihak-pihak yang perlu memainkan peranan ialah masyarakat, kerajaan dan badan bukan kerajaan. Sebagai contoh, masyarakat haruslah mainkan peranan yang penting. Contohnya ialah apabila kita menggunakan sosial media, kita haruslah menyebarkan berita-berita yang tidak menyentuh mana-mana sensitiviti kaum yang boleh membangkitkan isu perkauman antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, masyarakat berbilang kaum di Malaysia haruslah mengamalkan sikap saling menghormati antara kaum, iaitu amat penting kerana ia dapat melahirkan masyarakat yang majmuk dan saling bantu-membantu sekaligus dapat bersatu padu membangunkan negara Malaysia. Yang terakhir ialah kita haruslah memupuk semangat kekitaan antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia untuk mengelakkan daripada berulangnya kembali peristiwa 13 Mei 1969. Sekian, terima kasih.